Bagaimanakah anak anda mempelajari bahasa Melayu peringkat asas? Bagaimanakah anak murid anda mempelajari bahasa Melayu pada peringkat asas? Buku ini ada jawapannya. Ini adalah salah satu daripada 116 buku yang saya hasilkan untuk pelajar-pelajar sekolah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syahril. Saya merupakan pengasas kepada Syahril Education. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang salah satu daripada buku yang saya hasilkan, salah satu daripada 116 buah buku yang saya hasilkan, iaitu buku asas pengenalan bahasa Melayu. Seperti mana pertanyaan saya pada awal video tadi, bagaimanakah seorang ibu bapa mengajar anak-anak anda untuk mengenal bahasa Melayu pada peringkat asas? Bagaimanakah anak-anak murid anda sekiranya anda sebagai seorang guru untuk memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa pemula dalam kehidupan anak murid anda? Buku ini merungkai bagaimanakah ibu bapa dan juga para guru boleh mengajar para pelajar dan anak-anak mereka mengenal bahasa Melayu dengan lebih cepat dan pantas. Buku ini saya hasilkan pada tahun lepas dan buku ini diterbitkan pada tahun ini 2022 hingga 2024. Buku ini boleh digunakan bukan sahaja di sekolah antarabangsa tetapi juga di sekolah-sekolah kerajaan. Dalam buku ini saya menyelitkan beberapa kategori untuk para pelajar mempelajari bahasa Melayu peringkat asas seawal umur 5 tahun. Dan buku ini juga ada 10 buku yang saya hasilkan, iaitu buku A, B bagi setiap jilid. Maksudnya buku ini boleh digunakan oleh para pelajar di peringkat asas. Buku ini mengandungi banyak gambar yang saya selitkan dan gambar-gambar ini dapat merangsang para pelajar untuk mengenal bahasa Melayu dan mengenal benda ataupun kategori benda-benda yang ada di sekeliling mereka. Sebagai contoh, saya ingin berkongsi tentang bagaimana ibu bapa dan para guru boleh mengambil inisiatif untuk mengenal pasti kebolehan dan keupayaan anak-anak anda atau anak-anak murid anda untuk mengenal bahasa Melayu dengan lebih pantas. Dalam buku ini, saya menyediakan pelbagai kategori dan antara kategorinya ialah seperti objek yang ada di sekeliling mereka. Dan ramai para pelajar seperti mana yang saya pernah jumpa semasa saya mengajar selama pengalaman saya mengajar selama lebih 20 tahun. Para pelajar ini sebenarnya peringkat asas sekolah rendah, mereka memerlukan panduan dan juga bimbingan yang dekat dengan ibu bapa ataupun para guru untuk mengajar mereka mengenal bahasa Melayu, terutama sekali objek-objek yang ada di sekeliling mereka. Kadang-kadang dalam rumah sendiri pun para pelajar banyak tidak tahu banyak perkara tentang apakah nama benda itu. Kalau kita cakap pun satu perkataan, contohnya kalau periuk, mungkin ramai yang tak tahu apakah itu periuk. Melainkan kalau ditunjukkan gambar, baru pelajar itu dapat mengetahui, okey, itu periuk. Dan pelbagai lagi kategori yang saya hasilkan dalam buku ini. Dan buku-buku ini boleh digunakan oleh para pelajar dekat sekolah rendah. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi tentang pengalaman bagaimana seorang guru boleh mengenal pasti para pelajar yang mempunyai tahap keupayaan pembelajaran yang rendah dalam satu kelas yang sama. Seperti yang pernah saya katakan dalam video-video yang lalu, saya akan sentiasa memberikan tips ataupun panduan, tunjuk petua kepada para guru dan juga ibu bapa untuk mengenal pasti kelemahan dan kekurangan ataupun kekuatan dan kelebihan yang ada pada anak-anak anda ataupun anak-anak murid anda. Pada hari ini saya ingin berkongsikan sedikit saja iaitu tentang bagaimana seseorang guru boleh mengenal pasti para pelajarnya yang mempunyai tahap keupayaan yang lebih rendah berbanding dengan pelajar-pelajar lain yang mungkin mempunyai tahap pembelajaran yang lebih tinggi. Semasa guru mengajar dalam kelas, perkara yang paling penting sekali ialah guru-guru perlulah mengenal pasti kelompok ataupun kumpulan pelajar yang mempunyai tahap keupayaan pembelajaran yang rendah. Dan apabila guru mengajar, perlulah fokuskan lebih kepada kumpulan pelajar ini supaya penyampaian ilmu pembelajaran dapat disampaikan kepada mereka.
Maksudnya bukan sahaja para pelajar yang mempunyai keupayaan tinggi saja dapat menguasai pembelajaran ataupun ilmu yang diajar oleh guru, tetapi juga para pelajar dalam kumpulan ini juga perlulah menerima ilmu yang sama tanpa sebarang terkurang apa yang disampaikan oleh para guru. Jadi kepada para guru, bolehlah memberikan lebih fokus dan perhatian kepada para pelajar yang mempunyai tahap keupayaan pembelajaran yang lebih rendah. Sekian sahaja daripada saya dan pastikan ikuti video-video saya yang akan datang untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang perkongsian pelbagai jenis pelbagai pengalaman, pelbagai jenis permasalahan, isu yang dihadapi oleh ibu bapa dan para guru, terutama sekali dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Sekian daripada saya, Syahril Osman, pengasas Syahril Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.